Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Syahrul Amri. Jumpa lagi kita dalam hashtag Kita Bincang untuk Malaysia Gazette. Kali ini kita bersama dengan pengarah yang terkenal dengan genre dia sendiri. Kalau nak tahu tajuk-tajuk filem dia, saya bagi tahu lah. Dukun, Interchange, Bunuhan. Interchange lah yang terbaru, okey? Kita bersama dengan Din Said. Hai, saya Wan Syahrul Amri. Kita bersama dalam hashtag Kita Bincang dan kali ini kita bawa tetamu yang sangat istimewa yang macam kita janjikan dalam episod yang lalu. Kita bersama dengan ikon industri perfilman iaitu saudara Din Said. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Malaysia Gazette. Alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah. Lama dah tak jumpa kan? Lama sangat tak jumpa. Last time was Bunuhan. Ya. Berapa tahun dah? 4-5 tahun. Bunuhan. 4 tahun. Supposed to be second film kan? Filem kedua. So kita dalam segmen Kita Bincang, hashtag Kita Bincang, kita akan cakap pasal industri dan untuk episod kali ini kita nak bercakap pasal you. Pasal Din Said. Tak banyak ni. Okey, Din Said dikenali sebagai seorang pengarah. Kalau orang-orang layman straight away dia akan kata deep, pengarah yang seni. Kita kata macam tu kan. So, kenapa genre yang macam tu? Kenapa dukun, kenapa bunuhan dan kenapa interchange? Kongsi sikit lah. Sebab boleh jadi sebab masa waktu sekarang ni saya tengah over the last 10 tahun saya banyak research dan projek-projek lain pun ada. Saya bukan buat filem saya buat projek dokumentari dan projek kita punya video art instalasi yang pernah pergi ke Sydney ataupun international di Vancouver. Jadi projek-projek itu saya maknanya telah mengambil masa buat research tentang komuniti-komuniti di Semenanjung dan di luar, melihatkan komuniti asli, bagaimanakah sejarah dia, cerita-cerita mereka, cara-cara kehidupan mereka. Jadi ini semua saya fikir boleh jadi berkait, jadi satu dengan lain. Jadi bila kita menulis skrip, kadang-kadang ide-ide ataupun bahan-bahan dan research datang. Jadi saya fikir boleh jadi sebab itulah ada cerita ni semua ada seolah-olah bersambung ataupun ada berkaitan, macam dukun, bunuhan dan interchange. Waktu sekarang boleh jadi I don't know, start tahun depan boleh jadi saya pergi arah lain. Dan Wan, ini sebab apa? Pasal ini cerita-cerita kita. Betul. Cerita-cerita kita di Malaysia dan dekat dengan kita dan di Semenanjung ataupun di Nusantara. Sebab tu settingnya cerita interchange ni bukan settingnya, dia punya background tu adalah ada berkait di sejarah Borneo. Bila orang cakap perfilman ini satu perniagaan, bila orang cakap perniagaan, maknanya setiap pelaburan harus ada return on investment ataupun ada keuntungan. Berdasarkan crowd yang kita ada, sambutan untuk genre-genre ataupun jenis-jenis filem yang you introduce pada market ni, adakah ia membawa keuntungan ataupun berbalik modal? Kita boleh kongsikan, adakah you okay with that? Kalau tak dapat kutipan compared to investment? Saya sebenarnya saya datang pada generasi lain. Masa saya was growing up, saya sangat berkait dengan sangat dekat dengan filem dengan muzik. Jadi saya bagi contoh. Walaupun masa saya kecil, kononnya saya sebagai contoh lah, saya suka Bob Dylan. Tetapi walaupun Bob Dylan memang famous dan memang popular, tapi Abah lebih popular dan dia membuat banyak duit. Tetapi generasi saya, kita tak peduli. Dia buat duit lebih banyak bukan maknanya dia lebih bagus. Bob Dylan tu memang dalam, dia punya lyrics, dia punya music, dan dengan diversity-nya dan banyak dia punya dimensi. Jadi itu adalah satu artis untuk saya. Jadi ada commercial artis, ada yang bukan commercial. Nah,
nak jawab soalan you punya apa ni soalan. Kita cuma saya dengan producer saya Nandita dan Aparat kita membuat cerita. Kita pilih ataupun kita cari cerita-cerita yang betul-betul untuk kita mencerminkan seni budaya kita. Walaupun kita boleh katakan I don't think kita buat filem art house. Kita sebenarnya buat filem kita fikir ialah untuk kita lah. It's quite ada commercial value ataupun di tengah, bukan sangat-sangat di extreme experimentation ataupun art house. Jadi sebab apa orang fikir boleh jadi dia orang fikir kita tidak komersial? Pasal dekat dengan 20-30 tahun, kalau you buat sejenis filem dan you memberikan community ataupun banyak orang satu type saja. Jadi orang tu dah biasa dengan type tu. Jadi kalau you bagi dia benda lain, baru susah nak terima. Ya, jadi ini nak genre. Genre ni yang saya suka halus. Genre saya bagi contoh ya. Kalau kita tengok genre filmmaking macam di Korea, genre sangat-sangat popular sekarang. Maknanya genre tu dia ada struktur dan dia ada macam acuan. Ya. Jadi the opposite ialah art house. Correct. Maknanya dia punya struktur tu bebas. You boleh buat apa you suka. Walaupun ada struktur. Tapi struktur dia loose sangat. Sikit. Jadi kalau you tengok Korea tu dia ambil genre yang sebenarnya dari barat. Tapi dia boleh ubahkan, dia boleh buatkan, dia boleh sumbatkan masuk dia punya seni dan budaya. Dan dia ambil balik, dia membentukkan, boleh jadikan dia punya. Ya. Jadi untuk kita, itu lebih challenging untuk saya. Betul. Itu macam apa. Jadi yang ekstrim, yang bagus, kalau boleh buat bagus, memang bagus. Kalau tidak, bahayanya dia menjadikan satu acuan saja. Macam buat kek. Ya, kita main cookie cutter. You buat macam ni. Senang. Jadi itu yang bahayanya. So dua ekstrim. Satu you boleh tapi you kena kerja lebih kuat, kena lebih keras, imajinasinya kena lebih tambah lebih penuh untuk bekerja macam itu dengan genre. Ataupun you malas, you kata tak apalah, dia ni buat macam ni structure acuan aja. Tak senang. Sincerity ataupun passionnya ada ataupun tiada di situ. Dan cabaran kan, benda ni memang sangat mencabar. For you to sustain ataupun kita kata istiqomah ataupun to maintain terus berkarya, because memperjuangkan benda tadi tu ada obstacle ataupun ada tak ada sambutan maybe. So how was it? Macam mana nak inspire orang lagi, you sendiri nak terus berkarya lagi? Tapi kita tahu semua benda kalau kita nak berkarya ataupun berkarya ke nak kerja di dalam industri lain ke, kalau kita nak menukarkan mindset orang, itu akan mengambil masa. Dan kita kena tengok audience kita. Dah lah, kalau kita tengok audience kita, dia tidak macam negeri lain. Kita 3 audience sudah disegmentkan. Cina, India, Melayu. Dia tak tengok filem each other. Betul lah. Jadi market kita dah shrink. Jadi kita tengok dekat dengan 20 tahun, orang-orang rakyat kita dan audience kita diberikan filem-filem gangster, filem-filem hantu komedi yang tak berapa bagus, komedi yang itu. Jadi untuk saya slapstick lah, lawak bodoh lah, lepas tu hantu yang lah, and then gangster after gangster after gangster. Gangster pun tidak berapa tak ada inovatif, tidak ada cara mereka approach tu is not really that different. Jadi you bagi suap macam saya bagi you suap McDonald benda sama pada 5 tahun sampai ke 20. You tahu cuma McDonald lah. Tapi tiba-tiba nak bagi dia benda lain. Susahlah. Ataupun dia nak makan nasi dengan sambal belacan, tapi nak suruh dia bagi makan cheese ke spaghetti, memang tak terima lah. Lambat. Jadi kita kena mengambil masa membenakan audience kita. Begitu juga dengan painting, begitu juga dengan music, begitu juga dengan novel. Okay. Macam you nampak macam karakter couldn't care less about whatever pentadbiran or society. I mean couldn't care less dalam segi berkarya. And then ini adalah satu contoh yang bagus because you terus berkarya, you terus buat kerja you. So kalau ada boleh masuk dalam wish list, you nak betulkan ataupun you need help from siapa dulu yang tolong, yang you nak tolong, kerajaan atau rakyat sendiri cepat-cepat buka minda, kalau you boleh dictate
to help people, I mean to let them know apa yang sebenarnya yang boleh buat kita develop. I think that's a really tough question. Yang cuma, I mean, it's a huge issue. Tapi kalau boleh, saya satu orang independent, filmmaker yang independent saya dan banyak lagi yang akan datang kita kenal yang muda-muda. Itu kerajaan dah memang beri support banyak. Okay. Ya. Dekat dengan 10 tahun ni dia memang dah dia curahkan duit di dalam industri. Cuma satu je, kalau kita boleh benakan ekosistem ni antara independent filmmaker yang akan establishkan secara bekerja atau berkarya mencerminkan seni budaya kita tetapi sebagai industri dan bisnes. Okay. Dan itu sebab itu saya fikir is the intention ataupun cita-cita kerajaan. Sebab itu dia memberikan kita support. Betul. Nah, tapi satu je antara itu dan dengan dekat industri atau community ialah untuk memberikan masa jadi ada consistency. Okay. Ada establish macam you kata tadi. Kalau you ada somebody yang bagi idea nak membentukkan ekosistem dalam industri ni, you bagi dia sebagai TP 2 tahun saja, apa dia boleh buat? Betul, tak cukup. Tapi kalau ada consistency, right, memang boleh establish. Itu salah satu faktor. Dan satu, itu menjadikan satu policy ataupun itu menjadikan satu contoh ataupun guide. Struktur tu sudah, benih tu sudah ditanam. Kalau walaupun konon tidak 2 tahun, 4 tahun ke 5 tahun, selepas itu boleh menolakkan apa yang telah disetkan. Walaupun orang lain boleh ambil tempat itu, tapi akan continuekan, akan sambungkan the same kind of policy. Alright, cool. And this will be great. Not for me, because I'm at this age dah. I'm at this age. New generation. Because kita banyak anak-anak muda datang bekerja dengan kita. Anak-anak muda yang penuh dengan harapan, penuh dengan apa yang cita-cita mereka nak membikinkan filem. So we meet a lot of those people. Ya, and shoot nanti kalau bila dah dia nak cari investor yang baru. Tapi selepas itu simultaneously saya menuliskan cerita sci-fi. Itu the next genre hopefully. Okay. All the best, the insight yang people looking forward to your karya. Thank you so much for your time with hashtag kita bincang tau. Kita always berbincang for the sake of the industry. Thank you for your time with Malaysia Gazette because kita nak sampaikan knowledge ataupun kita share knowledge yang apa yang ada to the industry, to the people. Last word lah for the viewers, boleh if you just anything you want to say to the viewers. I think I hope that the viewers sekarang and the younger viewers go and support Malaysian films, and especially film-film yang tengok cerita tu yang ada beza sikit. I think it's to make the industry grow, but also for filmmakers like me and the young ones that is coming banyak to take back our cinema. Correct. Motivator untuk buat lagi. Okey, jumpa lagi dalam episod akan datang. Hashtag kita bincang di Malaysia Gazette. Doakan kami dapat orang-orang hebat macam dia. The Insight. Jumpa lagi. Ciao.